Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung semula pengajian kita. Yang mana pada minggu yang lepas kita dah belajar berkenaan pengenalan tajuk idgham. Kan? Ustaz dah ajar awak apa itu erti idgham, apa itu syarat-syarat idgham, apa itu huruf-huruf idgham yang 6 tu kan? Jadi hari ini kita akan masuk ke bahagian seterusnya. Masih lagi di dalam tajuk idgham. Tapi kita akan pergi satu persatu bahagian-bahagian idgham. Ustaz dah sebut pada minggu lepas, bahagian idgham ada dua, iaitu idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Okey, tolong buka buku teks awak muka surat 10. Okey, baik. Okey, kita akan masuk kepada yang pertama, iaitu idgham bi gunnah. Selepas itu baru kita pergi kepada idgham bila gunnah. Tengok dekat buku teks muka surat 10, kita tengok dulu pengertian idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf, iaitu huruf apa? Huruf ya, waw, mim, nun beserta dengung. Okey. Idgham bi gunnah ini ialah kita masukkan huruf nun sakinah dan juga tanwin ke dalam huruf apa? Ke dalam salah satu daripada 4 huruf idgham bi gunnah. Kalau sebelum ni kita belajar huruf idgham ada 6. Betul tak? Sebenarnya daripada 6 ini, 4 daripadanya ialah huruf idgham bi gunnah. Manakala 2 lagi ialah huruf untuk idgham bila gunnah. Kalau sebelum ni kita belajar, kita campurkan kedua-dua. So sebab tu jadi 6. Sekarang ni kita nak pecahkan. Kita nak pecahkan jadi 4 daripada huruf tersebut ialah huruf untuk idgham bi gunnah. Apa dia huruf dia? Huruf ya, huruf waw, huruf mim dan juga huruf nun. Bermakna lagi 2 huruf iaitu huruf lam dan juga ra adalah huruf untuk idgham bila gunnah. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Okey. Dan apabila kita dah masukkan, kita kena apa? Beserta dengung. Kena dengung. Dengung ni tempatnya keluar di mana? Di hidung. Jadi gunnah itu bermakna dengung. Bermakna kita bila baca tak boleh secara izhar. Kalau dulu kita belajar ustaz kata kalau izhar tak boleh dengung. Sekarang ni kita belajar idgham kena dengung, tak boleh izhar. Dia terbalik. Kalau dia terbalik dengan tajuk izhar yang sebelum ni kita dah belajar. Bermakna kita kena baca dengan gunnah. Gunnah tu apa ustaz? Gunnah tu maksudnya dengung. Contohnya mai. Itu dengung lah tu maksudnya. Mai yasha. Itu adalah kita panggil dia sebagai dengung. Okey. Kita tengok kat bawah ni. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Okey, baik. Apakah dia? Hukum dia ada 2. Yang pertama, hendaklah dibaca dengan gunnah. Iaitu dengung. Yang macam Ustaz tunjuk contoh tadi tu. Mai yasha. Itu contoh yang itu hukum yang pertama. Yang kedua, kadar panjang bacaan dengung idgham bi gunnah adalah 2 harakat. So jangan panjang sangat dengung tu. 2 harakat je. Mai yasha. Jangan mai. Tu melebih-lebih namanya. Jangan macam tu. Dia kata 2 harakat sahaja. Okey, baik. Kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 11. Ini adalah misal-misal idgham bi gunnah. Kita tengok satu persatu. Huruf ya. Contohnya huruf ya kan. Okey, huruf ya. Okey, nun sakinah. Ayyu'ammar. Ini untuk apabila huruf nun sakinah bertemu dengan ya. Nun sakinah bertemu dengan ya. Ayyu'ammar. Okey, contoh lain, tanwin bertemu dengan ya. Jadi bacaan dia hisaban yasira. Okey, itu contoh untuk huruf ya. Huruf waw pula. Apabila nun sakinah bertemu dengan huruf waw, contohnya
Mawjida. Mawjida. Macam tu. Bacaan dia masuk terus. Jangan man wujida. Itu salah. Awak kena masuk terus dan dengung. Okay, contoh seterusnya. Tanwin bertemu dengan waw. Sidqin wa razaqnahum. Sidqin wa razaqnahum. Qiu. Masuk terus. Okey. Contoh seterusnya untuk huruf mim pula. Apabila nun sakinah bertemu dengan mim. Wa man ma'ak. Wa man ma'ak. Okey, contoh kalau tanwin bertemu dengan mim. Bayyinatim min. Bayyinatim min. Nampak tak Ustaz idgham? Ustaz masukkan terus. Tim. Lepas tu Ustaz dengung. Tim min. Okey, seterusnya nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Okey. Faman nakatha. Faman nakatha. Nampak tak? Man dengung dan juga memasukkan dan juga dengung. Okay, seterusnya tanwin bertemu dengan nun. Siddiqan nabiyya. Siddiqan nabiyya. Okey. Jadi itu bacaan dia, kena masukkan, mula-mula masukkan, lepas tu kena dengung. Okey, boleh. Okey, baik, kita tengok. Tahukah anda ni sebentar sebelum kita masuk pada tajuk yang seterusnya. Okey. Gunnah ialah suara yang keluar daripada hidung. Sebab tu setiap kali Ustaz tunjuk gunnah, Ustaz tunjuk hidung. Tempat dia dekat hidung. Yang tidak dipengaruhi oleh lidah. Keluarnya huruf ini, dengung ni bukan daripada lidah, tapi daripada hidung. Kalau awak sebut semua ni, contoh-contoh yang idgham tadi ni, tapi suara tak keluar daripada hidung, tak ada dengung, bermakna bacaan itu tidak tepat. Okey. Seterusnya nombor 2. Idgham bi gunnah dikenali juga sebagai idgham ma'al gunnah. Zaman Ustaz dulu kan, Ustaz belajar zaman Ustaz sekolah sama macam awak dulu. Kami sebut idgham ma'al gunnah. Sekarang ni silibus yang jaiz yang baru idgham bi gunnah. Sama ke beza? Sama je. Idgham bi gunnah ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ialah idgham bi gunnah. So kalau contoh lepas ni, kalau soalan dia tanya apakah erti idgham ma'al gunnah, jangan terkejut pula. Tak pernah belajar pun Ustaz tajuk ni. Sama je idgham ma'al gunnah dengan idgham bi gunnah. Okay, baik, seterusnya. Nombor 3, dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sama ada secara sempurna, kamil atau tidak sempurna, iaitu naq. Okay, baik, seterusnya. Idgham bi gunnah hanya berlaku di dalam 2 kalimah. Sebab ingat tak dulu kita ada belajar syarat idgham ada 3. Syarat idgham dulu ada 3. Yang pertama sekali, syarat untuk idgham mesti berlaku dalam 2 kalimah. Kalau berlaku dalam 1 kalimah, apa dia? Okay, kita tengok. Sekiranya berlaku pertemuan dalam 1 kalimah, hukumnya adalah ada nama hukum dia, iaitu izhar mutlak. Izhar mutlak. Ini kalau awak tak baca bahagian ni, memang awak tak pernah dengar izhar mutlak tu apa. Izhar mutlak tu, dia pertemuan. Dia sama je juga maksud dia dengan idgham bi gunnah ni. Pertemuan nun sakinah atau tanwin dengan apa? Dengan huruf ya, huruf waw, huruf mim dan juga huruf nun. Cumanya, dia berlaku dalam 1 kalimah. Sedangkan idgham syarat dia mesti 2 kalimah. Jadi bila dia berlaku dalam 1 kalimah, namanya ialah izhar mutlaq. Ada 4 tempat je dalam Al-Quran, ada 4 tempat sahaja yang terkandung hukum izhar mutlaq. Iaitu kita tengok dekat bawah ni. Yang pertamanya perkataan ad-dunya. Iaitu, nampak tak?
Huruf nun mati bertemu dengan ya. Nun tu ada, lepas tu ada huruf ya. Nun mati bertemu dengan ya. Sepatutnya idgham maklum, idgham bi gunnah. Tetapi dekat sini disebabkan dia berlaku dalam satu kalimah, kita panggil dia izhar mutlak. Yeah, boleh faham Okey, baik. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, contoh izhar mutlak yang kedua ialah bawah dia tu. Qinwanun. Qinwanun. Nun mati bertemu dengan waw. Tapi disebabkan di dalam satu kalimah, kita baca secara izhar mutlak. Izhar mutlak ni baca macam mana Ustaz? Baca dia sama macam izhar halki, iaitu secara jelas. Qinwanun. Bukannya qiwanun. Tu salah. Dia mesti baca secara izhar, iaitu secara jelas. Yang ketiga, sinwanun. Yang keempat, bunyanun. Baca secara izhar, secara jelas. Nama hukum dia ialah izhar mutlak. Okey. Benda ni mungkin jarang-jarang keluar, tetapi tidak mustahil keluar dalam periksaan. Tapi bukan belajar untuk periksa, belajar supaya faham. Supaya tak ada lepas ni jumpa, okey, nun mati bertemu dengan waw. Siwanun. Jangan macam tu. Belajar biar bagi habis. Biar bagi habis. Kalau dalam satu kalimah, tak jadi idgham bi gunnah, tapi jadi izhar mutlak, dibaca dengan izhar sinwanun. Okey, itu contoh. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok muka surat yang ke-12, iaitu kita akan belajar tentang idgham bila gunnah. Okey, bahagian kedua idgham ialah idgham bila gunnah, iaitu yang terdapat pada muka surat 12 awak. Muka surat 12 buku teks. Okay, kita tengok dulu pengertian idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ra tanpa dengung. Okey, kalau tadi kita masukkan ke dalam huruf ya, waw, mim, nun. Yang 4 tu. Okey, sekarang ni 4 daripada 6 tu kita dah tahu dah dia di dalam idgham bi gunnah. Lagi 2 ni huruf apa? Huruf lam dan juga ra. Ke manakah huruf ni pergi? Huruf ni terbahagi ataupun ialah terdapat di dalam idgham bila gunnah. Jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf lam, huruf ra, hukum dia ialah idgham bila gunnah. Dan dia, adakah kita nak dengung? Tidak. Bila lah tu maksudnya tidak. So, tanpa dengung. Tak boleh dengung. Kalau tadi kena dengung, kalau sekarang ni tak boleh dengung. Itulah yang membezakan idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Yang membezakan dia apa dia? Huruf dia, dan yang kedua dengung dengan tak dengung. Itu cara kita nak membezakan kedua-dua idgham ini. Okey, baik, kita tengok sikit hukum bacaannya. Hukum bacaan idgham bila gunnah ialah hendaklah dibaca tanpa gunnah, iaitu tanpa dengung. Bermakna jangan keluarkan bunyi daripada hidung. Jangan keluarkan bunyi daripada hidung. Kalau keluar daripada hidung maksudnya ada gunnah dan bacaan itu tidak tepat. Okey, baik. Kita tengok contoh. Misal maksudnya apa? Misal tu maksudnya contoh. Ingat kalau dalam tajwid, misal itu mestilah ayat Al-Quran. Okey, misal idgham bila gunnah. Kita tengok dulu contoh huruf lam. Okay, apabila nun sakinah bertemu dengan lam, ni illam yakun. Masuk terus terus masuk tapi jangan dengung, jangan itu dengung salah. Dia tak nak dengung, masuk terus je. Illam yakun. Okay, contoh seterusnya tanwin bertemu dengan lam. Wa wailul lil kafirin. Wa wailul. Masuk terus. Lul lil kafirin. Jangan dengung pula. Wa wailul. Jangan tiba-tiba awak dengung kat situ. Salah. So, seterusnya tanwin bertemu dengan nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Mir rabbikum.
Okay, contoh lain, tanwin bertemu dengan ra. Raufur rahim. Raufur rahim. Jangan dengung. Kalau dengung, bermakna bacaan itu tidak betul. Okay, seterusnya kita baca sikit bawah ni. Idgham bila gunnah juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah dan idgham bila gunnah adalah perkara yang sama. Jadi kena ingat juga nama lain ni kan. Supaya awak tak terkeliru. Okay, baik, seterusnya dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Dia mesti secara sempurna. Kalau tadi kita baca idgham bi gunnah, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Kan? Ada yang kamil, ada yang naqis. Kan? Boleh baca sempurna ataupun tak sempurna kan? Tetapi kalau untuk idgham bila gunnah, mestilah dibaca secara kamil, iaitu secara sempurna. Okey, boleh. Okay, itu sahaja untuk tajuk idgham bi gunnah dan juga tajuk idgham bila gunnah. InsyaAllah tolong ulang kaji baik-baik tajuk ini. Lepas ni kita nak masuk tajuk yang baru pula. Jadi insyaAllah semoga apa yang kita belajar hari ini dapat difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.